الفاتحة، البقرة، آل عمران، النساء، المائدة، الأنعام، الأعراف، الأنفال، التوبة، يونس، هود، يوسف، الرعد، إبراهيم، الحجر، النحل، الإسراء، الكهف، مريم، طه، الأنبياء، الحج، المؤمنون، النور، الفرقان، الشعراء، النمل، القصص، السجدة، الأحزاب، سباق، فاطر، ياسين، الصافات، صاد، الزمر، غافر، فصلت، الشورى، الزخرف، الدخان، الجاثيات، الأحقاف، محمد، الفاتح، الحجرات، قاف، الذاريات، الطور، النجم، القمر، الرحمن، الواقع، الحديد، المجادلة، الحشر، الممتحنة، الصاف، الجمعة، المنافقون، التغابن، الطلاق، التحريم، الملك، القلم، الحاقة، المعارج، نوح، الجن، المزمل، المدثر، القيامة، الإنسان، المرسلات، النبأ، النازعات، عبس، التكوير، الانفطار، المطففين، البروج، طارق، الأعلى، الغاشية، الفجر، البلد، الشمس، الليل، الضحى، الانشراح، الدين، العلق، القادر، البينة، الزلزلة، العاديات، القارعة، التكاثر، العصر، الهمزات، الفيل، قريش، الماعون، الكوثر، الكافرون، النصر، المسد، الإخلاص، الفلق، والآخر، الناس، صور في القرآن،
inspirasi, inforia, Islami, semuanya di بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Kecelakaan besar bagi tiap-tiap pencaci pengeji yang mengumpulkan harta dan berulang-ulang menghitung kekayaannya. Ia menyangka bahawa hartanya itu dapat mengekalkannya dalam dunia ini. Tidak. Sesungguhnya dia akan dicampakkan ke dalam Al-Khutamah. Dan apa jalannya engkau dapat mengetahui apa dia Al-Khutamah itu? Al-Khutamah ialah api Allah yang dinyalakan dengan perintahnya, yang naik menjulang ke hati. Sesungguhnya api neraka itu ditutup rapat atas mereka. Mereka terikat di situ pada batang-batang palang yang melintang panjang. Surah Al-Humazah ayat 1 hingga akhir. سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. رواه البخاري. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, Islam manakah yang paling baik? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, kamu memberi makan kepada orang lain, mengucapkan salam kepada orang yang kamu kenal dan orang yang tidak kamu kenal. Riwayat Al-Bukhari. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami dan seluruh kerajaan memasuki waktu petang kerana Allah. Segala puji bagi Allah. Tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah semata. Tiada sekutu baginya. Semua kerajaan hanya miliknya dan segala pujian hanya untuknya. Dia maha berkuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku memohon kebaikan yang ada di hari ini dan setelahnya. Sebaliknya aku memohon perlindungan dari keburukan yang ada di hari ini dan setelahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan buruknya umur tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari azab neraka dan azab kubur. يا لطيف 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 يا لطيف
لطيف يا لطيف يا فتاه يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف. Setiap insan pasti akan mati, tetapi ada pahala yang tidak mati dan akan terus mengalir kepada insan. Nak tahu apakah amalan yang dibawa selepas kita mati? Salah satunya adalah sedekah jariah. Jom bersama-sama perkim Datuk Keramat dalam membantu saudara baru menyediakan kemudahan asas kepada mereka. Ingatlah, biar sedikit sumbangan asalkan besar ganjaran. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi talian 011-1929-5997 atau layari FB Perkim Datuk Keramat. Tajaan 50% yuran pengajian ijazah dan program asasi secara percuma. Pengambilan September ke Al-Madinah International University dalam bidang pengajian Islam, bahasa Arab, IT, perniagaan dan kewangan dan lain-lain lagi. Layari www.medu.edu.my, telefon atau WhatsApp 018-2266-286. Gerbang ke pembelajaran tanpa sempadan Al-Madinah International University. Bercucuk tanam, Milagro berbunga-bunga, Milagro subur menghijau dengan Milagro. Baja Milagro, baja organik, tanaman sayur dan buah-bahan tumbuhnya cepat dengan Milagro. Guna baju Milagro. Dapatkan dari ejen seluruh Malaysia. Layari Facebook baju Milagro untuk info lanjut. Milagro, booster tanaman anda. Hasil cepat, hasil berganda. Amalan bersedekah tidak terikat kepada umur, tidak juga kepada agama dan bangsa. Bersedekahlah dengan sedekah yang terbaik, khususnya buat saudara-saudara kita yang berada di Syria dan Yaman, yang kini amat memerlukan bantuan kita. Ayo zahirkan kebersamaan kita dalam kempen bantuan kecemasan Syria dan Yaman, anjuran Aman Palestin, sebagai satu cara memperkukuh tali persaudaraan. Layari www.jommenyumbang.com untuk pertanyaan lanjut. Bangkit berjuang bersama. Konsert Nasyid Legenda menampilkan Hijaz, Rabbani, Nazri Johani, Akil Hai, Intim, Syahid dan ramai lagi dalam persembahan istimewa Nasyid Nostalgia Terulung Sepanjang Zaman pada 29 Oktober 2022 jam 9 malam di Dewan Civic MBPJ. Dapatkan tiket anda di ilasotickets.com. Konsert Nasyid Legenda #Kembali Bersinar dibawakan oleh Intim Records. Festival Islam dan Halal Antarabangsa Johor kini kembali. Hijau 2022 akan diadakan dari jam 10 pagi hingga 10 malam di Persada Johor Baru pada 29 September hingga 2 Oktober 2022. Pelbagai produk usahawan-usahawan tempatan dan antarabangsa yang turut serta di dalam Expo Perdagangan ini. Acara selama 4 hari turut mempersembahkan artis-artis tempatan dan juga luar negara di pentas utama Hijau secara percuma buat seluruh rakyat Malaysia. Jom hadir beramai-ramai memeriahkan acara perdagangan Festival Islam dan Halal Antarabangsa Johor kali ini dan menghayati kisah kehidupan Rasulullah SAW dan artifak-artifak peninggalan baginda yang turut kami bawakan di Hijau kali ini. Datanglah ke Persada Johor Baru untuk memeriahkan acara Hijau 2022 dan berpeluang memenangi pelbagai hadiah menarik yang menanti anda. Ingat halal, ingat Hijau.
Anda mahu mengerjakan umrah dan mencari pakej umrah yang berbaloi? Cubalah pakej umrah Al-Afiyah. Perjalanan kereta api ke Mekah hanya 2 jam setengah. Dengan harga dari RM7,290, Anda dapat mengerjakan umrah termasuk pakej kereta api Mekah dan Madinah. Maklumat lanjut 010-2658-600. 010-2658-600. Al-Afiyah, mesra dan mudah. Realisasikan impian BMW anda di pameran Joy Meets You, anjuran Ingress Auto Bandar Puteri Puchong. Nikmati tawaran menarik, rebate eksklusif serta servis percuma dengan jaminan 5 tahun. Segalanya menanti anda di IOI City Mall Putrajaya dari 12 hingga 16 Oktober 2022. Ingat BMW, ingat Ingress Auto. Tertakluk pada terma dan syarat. Bercucuk tanam, Milagro berbunga-bunga, Milagro subur menghijau dengan Milagro. Baja Milagro, baja organik tanaman sayur dan buah-buahan tumbuhnya cepat dengan Milagro. Guna baju Milagro. Dapatkan dari ejen seluruh Malaysia. Layari Facebook baju Milagro untuk info lanjut. Milagro, booster tanaman anda. Hasil cepat, hasil berganda. Assalamualaikum. Rakyat Malaysia dinasihatkan untuk sentiasa berwaspada dengan tipu hela skamer. Jangan panik dan jangan ikut arahan dari pemanggil yang tidak dikenali. Ingat, tabung haji tidak akan meminta maklumat peribadi atau membuat transaksi kewangan melalui panggilan telefon. Jangan jadi mangsa penipuan skamer. Saya, Datuk Seri Syed Saleh Syed Abdul Rahman, Pengarah Eksekutif Haji. Kalau curiga, jangan percaya. Nasihat ini dibawakan oleh Lembaga Tabung Haji. Anda kini sedang mendengar Destinasi IKIM bersama Syafiq Saleh dan Mona Jasman. Lahad Datu 107.3 FM. Setiap jiwa ingin bersamanya, Nur Muhammad terus bercahaya.
Nak dengar rancangan santapan jiwa untuk kehidupan? Semuanya ada di IKIM. Inspirasi Inforia Islami. Orang-orang yang benar-benar soleh dan mukmin adalah orang yang beriman kuat di dalam hati, dalam waktu yang sama memiliki amal yang segunung, dan insya-Allah dengan redha Allah Subhanahu wa taala dia akan masuk ke dalam syurga dalam keadaan selamat, tenang dan bahagia. Dengarkan rancangan Imanuna bersama saya, Dr. Aiman Al-Akiti, di setiap hari Khamis jam 5.10 petang hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kepada para pendengar yang masih setia bersama kami di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia Radio IKIM. Alhamdulillah untuk waktu ini masih bersama destinasi IKIM bersama saya Mona Jasman dan juga Syafiq Salah. Alhamdulillah, nak ucapkan juga ahlan kepada sahabat pendengar kita yang dah pun mula masuk ke ruangan media sosial kita, Mona, di Facebook IKIM FM dan juga di YouTube IKIM. Jom sama-sama kita meriahkan di ruangan komen dekat platform media sosial ni. Kita boleh sama-sama share learning point dan juga like. Juga kita kongsikan lagi video ini untuk manfaat kepada sahabat kita yang lain juga. Ya, insya-Allah. Jangan lupa untuk tag kawan-kawan untuk nak tengok sekali dapat ilmu bermanfaat daripada tetamu kita pada petang ini. Alhamdulillah hadir di konti pada waktu ini. Yang berusaha Dr. Aiman Al-Akiti, pensyarah Jabatan Usuluddin Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Assalamualaikum doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar doktor? Kaifa haluka? Alhamdulillah bil khair. Kaifa halukum? Alhamdulillah bil khair insya-Allah. Kullu syai' ala ma yuram. Ala ma yuram tamam. Masya-Allah tabaraka wa taala. Alhamdulillah. Khair. Sewah nak masuk juga. Apa pun juga kita nak ucapkan tahniah kepada Dr. Aiman sebab baru saja menerima watikah anggota Jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor pada Isnin yang lalu. Masya-Allah doktor. Tahniah doktor. Dapat menjalankan tugasan sebaik-baiknya doktor. Amin amin. Doakan kami insya-Allah. Masya-Allah. Alhamdulillah. Dan surat juga bersama dengan rakan pendengar yang sentiasa juga ikuti kita, katanya dah memang beli kitab kita ni, Mona. Kita Mutiara Ilmu Aqidah. InsyaAllah ada pada petang ini kita sama-sama akan terkai lagi, banyak lagi isu-isu yang kita nak highlight insyaAllah bersama Doktor. Mutiara Ilmu Aqidah, suatu soal jawab asas aqidah. Terjemahan kitab Al-Jawahirul Kalamiyah. Betul, sama-sama kita akan buka satu persatu dan kita akan bincang-bincangkan. Okey, tajuk petang ini kita nak bincangkan berkaitan dengan mukmin dan kafir di akhirat. Okey, jadi kita nak bincangkan, Mona. Betul. Dan untuk waktu ini bersama doktor untuk mukadimahnya silakan doktor. Silakan doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pada yang terhormat saudara Syafiq, pada Datin Mona, kepada segenap asatizah, para alim ulama, para ahli akademik di Institut Kefahaman Islam Malaysia, kepada segenap hadirin wal hadirat hafizakumullah yang sentiasa bersama kami di rancangan Imanuna pada petang Khamis 5.15 petang. InsyaAllah pada petang hari ini kita akan membahaskan tentang mukmin dan kafir di akhirat nanti. Maksud dia apa judul ni? Judul ni penting kerana dia membahas perkara yang berkaitan tentang kebahagiaan ataupun kesengsaraan yang abadi. Jadi kita tak bicara siksaan biasa sahaja. Siksa sekejap lalu selamat dan lain. Kita tak bicara itu. Tapi kita bicara tentang khulud. Khulud itu adalah abadi ya, Datuk Mona kan. Ni kalau bahasa Arab dia abadilah bahasa Melayu dia. Sebenarnya abadi itu pun bahasa Arab, Syafiq. Abadan. Abadiyun yang sebangsa abadi. Dia kurang macam tu. Itu bahasa Arab. Sebab tu kita kata orang Melayu ni tak boleh lupalah
bahasa Arab ni atau Islam tu tak boleh dipisahkan. Kerana apa? Kerana bahasa Melayu walaupun dia bukan bahasa Arab, tapi bahasa Melayu tu saya rasa dah separuh darinya tu adalah serapan dari bahasa Arab, dan persuratan yang dibanggakan dalam tamadun Melayu adalah sumber Islam. Ini adalah fakta yang kita tidak boleh ingkari. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Jadi apabila kita berbicara tentang abadi atau khulud di akhirat nanti, so is a very big issue. Dia adalah suatu isu yang sangat besar. Dia adalah perkara yang sangat penting. Kerana kita akan berbicara seseorang itu apakah akan masuk neraka selama-lamanya atau dia akan masuk syurga selama-lamanya. Berarti ini lebih parah, lebih sakit daripada kena pukul kat dunia ni, kena rotan kat dunia ni, kan? Rasa susah kat dunia ni, kerana dunia ni tidak abadi. Di akhirat nanti abadi. Oleh sebab itu muallif berkata hukum orang mukmin yang taat. Dia mulakan dengan orang mukmin. Maksud mukmin tu apa? Iaitu orang yang beriman, yang ada di dalam hatinya iman. Ulama kata, kalau contohnya Syekh Al-Habib Abdullah Al-Haddad, kita panggil Qutbul Irsyad. Jadi dia dikenal di zaman dia oleh ulama sebagai seorang wali kutubil irsyad. Lebih kurang macam tu. Jadi dia ni kalam dia ni dapat merubah banyak orang. Lebih kurang macam tu lah. Dan buku dia sampai hari ini terus terang dibaca, dikaji, penuh barakah. Saya tak kata, saya memang tak boleh, kita tak boleh nak ingkar lah. Di mana-mana belahan dunia, hatta di Maghribi sekalipun membaca kitab beliau. Contoh dia Nasaih Diniyah dan lain-lain. So beliau menjelaskan di dalam kitabnya Aqidatul Islam bahawa iman ini, mukmin ni macam mana mukmin? Mukmin ni orang yang ada iman dalam hatinya walau mithqala dzarratin minal iman. Walau seberat zarah iman tersebut ada dalam hatinya, berarti dia ini mukmin. Mukmin. Kalau mukmin berarti dia tidak akan kekal di dalam api neraka. Tidak akan kekal. Dia mungkin diseksa, mungkin akan diazab, mungkin akan dimasukin di dalam neraka, mungkin waktu yang lama, mungkin waktu yang kejap, mungkin terus diampunkan oleh Allah. Dia layak untuk mendapat keampunan. Jadi orang mukmin walau seberat biji zarah sekalipun, dia percaya walaupun dia tak. Ini perbahasan ulama di dalam akidah yang tidak melafazkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tapi dia ada iman dalam hati. Ini macam mana? Ulama kata di dunia kita anggap dia kufur lah, kerana kita tak tahu kan hati dia macam mana. Tapi Allah SWT maha mengetahui. Sekala Allah tahu dalam hatinya ada sebiji zarah daripada iman, maka dia tidak akan kekal dalam api neraka. Bahkan harus bagi Allah untuk mengampuninya dan dia masuk syurga tanpa hisab. Kenapa tidak? Sebab dia ada walau mithqala dzarratin minal iman. Ini. Jadi ini benda yang very important untuk kita bahas. Bukan kita nak kata okey, tak payah jadi soleh, tak payah beramal ibadat, sebab yang penting kau ada iman. Bila kau ada iman, insya-Allah takkan kekal dalam neraka. Saya bukan nak kata macam tu, bukan. Sebab apa? Kalau orang tersebut ada iman di dunia ini, tapi dia tidak beramal, tak solat, buat dosa, buat maksiat, dan dia tahu bahawa selagi dia ada walau sebiji zarah daripada iman, dia tidak akan kekal dalam api neraka. Dia tahu. Cuma dia boleh kerana banyak maksiat tadi, terlalu pekat hati dia. Na'uzubillah min zalik. Siapa tahu di akhir hayat dia, tiba-tiba dia jadi kufur. Dan dia mati dalam keadaan kufur. Sebab apa? Sebab iman ni, ulama majoriti berpendapat, yazid wa yankus. Apa tu yazid wa yankus? Yazid bita'ah. Wa yankusu bil ma'siyah. Bertambah kerana ketaatan. Berkurang kerana maksiat. Terlalu banyak maksiat, semakin kurang. Sampai satu saat dia mungkin seperti beberapa orang yang berbuat maksiat dah terlalu banyak, mafia ke, prostitute ke dan lain-lain. Dia sampai dalam keadaan dia kata,
Alah, aku dah jahat macam ni, takkanlah Allah nak terima aku. Lebih aku kufur je. Na'udzubillah min zalik. Kan? It might happen. And di akhir itu dia melafazkan seperti itu dan dalam hati dia, Allah tak sayang aku, tak naklah aku beriman dengan dia. Na'udzubillah min zalik. Jadi dia akhirnya mati dalam keadaan kufur. Ni macam mana? Na'udzubillah min zalik. Ya, dia tidak akan dia akan kekal di dalam api neraka kerana dia dalam kufur. Jadi kita bukan nak kata itu, cuma kita nak terangkan hakikat, reality of iman and kufur. So apakah dia? Di sinilah mu'allif berkata, soalun ma hukmul mu'mini at-ta'i' badal hisab. Iaitu apa? Apakah hukum orang mukmin yang taat setelah dihisab? Orang mukmin yang taat setelah dihisab, insya-Allah kita akan membahasnya setelah ini, tuan-tuan. Betul. Akan sambung lagi selepas ni kan, Mona? Dan ada sahabat kita juga bertanya, Mona, untuk tanyakan soalan dan juga pertanyaan. Mungkin kita boleh sama-sama wawarkan sekarang, Mona? Ya, boleh hantarkan soalan anda melalui WhatsApp konti 01129004 dan juga boleh tinggalkan soalan anda di FB Live IKIM FM, YouTube IKIM Media. Untuk waktu ini kita berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini. Untuk anda terus setia bersama kami hanya di Destinasi IKIM. Negeri Sembilan 102.7. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penutup bagi segala nabi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 40, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin, ila akhir ayat. Yang bermaksud, tidaklah Muhammad itu bapa salah seorang lelaki daripada kalangan kamu, akan tetapi dia adalah Rasul Allah dan penutup bagi segala nabi. Dalam hadis Nabi SAW, Nabi bersabda, Anal aqibu fala nabiyya ba'di. Yang bermaksud, aku adalah nabi yang terakhir dan tidak ada nabi selepasku. Hubungan baginda sallallahu alaihi wasallam dengan para nabi yang terdahulu adalah sebagaimana yang disebutkan dalam hadis baginda sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, perumpamaan aku dengan nabi-nabi sebelumku ialah seperti seorang lelaki yang membina sebuah bangunan, kemudian dia memperelokkan dan mencantikkannya, kecuali suatu tempat yang tidak ada batu bata di sudutnya. Ketika manusia mengelilinginya berkata, cantiknya kalau ada batu bata di sini, maka akulah batu bata tersebut dan aku adalah penutup bagi segala nabi. Hubungan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW dengan nabi-nabi terdahulu adalah sama, kecuali kedatangan baginda SAW sebagai ta'qid, iaitu sebagai penegasan, dan tatmin, iaitu penyempurnaan kepada agama-agama dan risalah yang dibawa oleh nabi-nabi sebelum ini. Rasulullah SAW diutus untuk membenarkan ajaran yang dibawa oleh nabi-nabi terdahulu dan menyempurnakan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum ini. Wallahu a'lam bishawab. Pada suatu hari, seorang sahabat berjumpa dengan Rasulullah SAW, bertanya kepada baginda, Ya Rasulullah, aqaribun rabbuna fanunaji am ba'idun fanunadi? Wahai Rasulullah, adakah Allah itu dekat sehingga kami boleh berbisik-bisik kepadanya, ataupun adakah Allah itu jauh sehingga kami perlu menyuruh kepadanya dengan laungan? Maka dengan itu turun sebuah ayat yang dibawa oleh Jibril alaihi salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai jawapan kepada sahabat tadi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Maksudnya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahawasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Nak dengar rancangan Santapan Jiwa untuk Kehidupan? Semuanya ada di IKIM. Inspirasi Inforia Islami.
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah, masih bersama Destinasi IKIM pada waktu ini untuk rancangan Imanunah, Iman Kami. Ya, jom tonton di Facebook Live IKIM FM dan juga di YouTube IKIM Media sebab kita nak belajar lagi pengajian ilmu akidah menerusi rancangan Imanunah, Iman Kami bersama dengan tetamu kita Al-Fadhil Ustaz Dr. Muhammad Aiman Al-Akiti, pensyarah dari Jabatan Usuluddin Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIAM. Ya, dan untuk para pendengar, kalau ada soalan pertanyaan boleh hantarkan melalui WhatsApp konti 01129004 dan juga boleh tinggalkan soalan anda di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media. So, kita berbincang dengan tajuk kita iaitu Mukmin dan Kafir di Akhirat, merujuk kepada kitab Mutiara Ilmu Akidah, 100 soal jawab asas akidah, terjemahan kitab Al-Jawahir Al-Kalamiyah. Dan untuk waktu ini bersama doktor untuk sambungannya, silakan doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi mu'alif berkata, jadi soalan dia, apa hukum orang mukmin yang taat setelah dihisab? Jawapannya, hukmul mu'mini at-ta'i' ba'dal hisabi dukhulul jannati khalidan abada fi na'imiha al-mustatab. Maksud dia apa? Iaitu hukum orang mukmin yang taat setelah dihisab ialah masuk ke dalam syurga kekal abadi dengan kenikmatan yang baik. Jadi kita nak kita masuk syurga lah. Jadi kita kenalah jadi mukmin yang taat. Kalau kita mukmin yang taat, insya-Allah kita mendapatkan syurga Allah. Once kita masuk syurga, kita akan khalidina fiha. Amin. Iaitu kita akan kekal di dalam syurga. Ini sebab tu kita doa kita sekarang ni, alah dunia ni kejap je. Yang tak sedar umur dah banyak dah. Umur saya pun banyak juga. Lagi banyak. Saya tak sangka, Syafiq, saya lagi banyak ni. Saya belum 40. Tengok dah ada uban dah. Allah saya dah. Aduh, macam mana ni? Lalu banyak berfikir, banyak uban takut dah. Tapi yang jelas kita pejam mata, buka celik, pejam, umur kita dah tinggal sikit dah. Betul ke tidak itu? Jadi dunia ni sementara. Akhirat nanti kekal selamanya. So itu yang kita cari, insya-Allah. Lalu selanjutnya, tuan-tuan dan puan-puan, hukum orang kafir dan munafik. Soalun. Jadi kafir ni maksud dia orang yang tidak beriman. Hati dia tu memang tak ada iman langsung. Dan dia mengaku dia tak ada iman. Contohnya di dunia ni sekarang kita tengok, dia bukan Islam. Dia mengaku dia bukan Islam. Kita tak tahu hati dia. Kan? Mungkin di sisi Allah ada, itu urusan Allah SWT lah. Kan? Tapi di dunia kita, dia dah declare dia bukan Islam, tu bab lain lah. Kan? Jelas-jelas dia bukan Islam. Tu kafir kita panggil. Golongan kufur. Tapi yang kedua munafik. Munafik ni apa? Zahir dia macam Islam. Kita tanya dia mukmin. Dia mungkin solat, dia mungkin pergi masjid. Tapi dalam hati ni tak ada iman. Ini. Jadi memang iman tidak ada di dalam hati. Maksudnya iman tidak ada dalam hati tu, dia tak beriman lah. Di zaman Rasul tu ada munafik. Ini macam Islam, senyum, puasa, kononnya depan. Tapi dekat dalam rumah, dia munafik lah. Tapi munafik dia bukan malaslah solat, malaslah puasa. Itu munafik yang bukan yang kita maksudkan di sini. Munafik yang kita maksudkan kat sini, dia memang tak ada iman. Jadi dia jadi Islam hanya kerana formality, jawatan atau kehidupannya di dunia bersosial. Itu sahaja. Yang hakikatnya dalam hati tidak ada iman. Sebab itu kita jangan mudah-mudah kata orang munafik. Takut yang dimaksud munafik tu orang yang zahir dia Muslim tapi hati dia kufur. Ini yang kita takuti. So ini definisi ya dua tu. Soalun, ma hukmul kafiri awil munafiki ba'dal hisab? Yang bermaksud, apa hukum orang kafir atau munafik setelah dihisab? Jawapan dia, ni. Hukmul kafiri awil munafiki ba'dal hisabi dukhulun nari khalidan fiha abada. La yaftari anhu al-alamu wal azab.
Iftarah. Maksud dia apa? Hukum orang kafir atau munafik setelah dihisap ialah masuk ke dalam neraka kekal abadi, tidak berhenti. Tidak berhenti merasakan sakit dan siksa. Jadi selamanya dia merasa sakit. Jadi maksud dia apa tuan-tuan? Ini bahaya dia. Jadi orang kafir dan munafik ini akan kekal di dalam api neraka. Masuk kekal dalam api neraka ni maksud dia apa? Iaitu dia tidak akan keluar daripada api neraka. Dia akan kekal dalam api neraka. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Orang yang kita maksudkan ini berarti dia mendapat condemnation eternally. Eternal tu maksud dia selamanya. Dia di-condemn selamanya. Berarti di dunia ini, kalaulah kita sesama saudara kita Muslim, al-Muslim akhul Muslim, kan? Muslim ini saudara Muslim yang lain, bergaduh sampai keluar kata-kata ya kafiru kat kawan dia, kat saudara dia, dia akan kembali kepada salah satu daripada yang ucap. Kalau dia tu tak kufur, berarti yang cakap tu akan kembali kepada kufur. Hadis ini menunjukkan bahayanya kita mudah-mudah menuduh orang lain kufur apabila dia itu jelas-jelas mengaku sebagai Muslim, mukmin, saudara kita. Di sinilah ulama membahas. Ada yang kata, Ustaz, bukankah di dalam dalam kitab-kitab fiqh, kitab akidah ada babur riddah, bab tentang murtad. Ya, memang betul kita tu tak boleh mudah-mudah kafirkan orang, tapi babur riddah tu nak buang mana, Ustaz? Dia yang kata macam tu. So kalau dia dah buat murtadlah dia. Ulama bahas bab riddah, ya dia bahas tanda-tanda penyebab-penyebab lain. Tapi nak verdik tu ulama tunggu dulu. Kan? Nak hukum pun hati-hati. Juga tidak boleh lazimul madhab, laisa bimadhab, kan? Tak boleh nak melazimkan. Dia macam ni berarti kesimpulan dia macam ni pun tak boleh juga. Sebab itu Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, dia karang kitab nama dia Faisalut Tafriqah. Ada kitab lagi satu, Al-Iqtisad fil I'tiqad. Buka dalam kitab tu. Apa dia bahas tentang kafir-mengkafir ni? Dia kata apa? Bahaya. Sebab bila seseorang Muslim mukmin itu dijatuhkan hukum kufur, halal darahnya, halal hartanya, halal isteri-isterinya. Kan? Betul ke tidak? Apa jadi? Kita dah terbukti dah apa yang berlaku di Daesh, Syria, ISIS. Jelas. Dia anggap tak ikut dia kufur. Berarti apa? Dia ambil isteri dia, dia ambil tanah rumah dia, harta dia, dia bunuh orang tu. Betul ke tidak? Kan? Ni semua. Dan dia kadang-kadang orang yang buat ni bukan sembarangan. Dia guna ayat Quran. Dia kata, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang telah kami turunkan, yang telah Allah turunkan, maka dia itu jadi kufur. Lalu dia kata apa? Wa qatilul musyrikina kafatan. Dua-dua ni ayat Quran. Dan bunuhlah semua orang musyrik secara keseluruhannya. Lalu apa jadi? Ni dah kufur dah ni. Kan? Berarti halal untuk dibunuh. Apa lagi? Akhirnya bahaya. Sebab itu kita tak boleh kafir mengkafirkan. Ini tak boleh. Lidah ni bab kufur ya. Kita kena jaga hati-hati. Tutup mulut. Kerana apa? Zaman sekarang, bukan sekarang lah. Yalah sekarang dan baru-baru ini, bukan baru-baru, maksud dia dalam 60, 40, 50 tahun, orang beza parti, beza warna. Tak boleh kahwin dah. Itu satu. Itu okeylah, itu mungkin tak boleh sebut lah kan. Tapi yang lebih parah tu, dia tu tak ikut parti ni, kufur lah. Kan? Sebab itu sampai
Jamaah Ulama Kelantan, dia ada satu keputusan fatwa tentang larangan kafir mengkafir. Mufti Terengganu tahun 60-an ke 70-an, nama dia Syekh Zawawi tu, Datuk Sahibu Samaha Zawawi belakang tu, saya ingat nama belakang tu. Dia sampai keluarkan fatwa khusus larangan kafir mengkafir. Ini ada ni di Jawatan Kuasa Fatwa Selangor. Sebab kami tahun 2001 keluarkan fatwa larangan kafir mengkafir. Sebab isu dia isu macam ni. Tak ikut parti ini berarti tak menjalankan hukum Islam. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Maka fulan bin fulan itu jatuh kafir. Akhirnya budaya tersebut. Tapi alhamdulillah perkara itu semua sudah ditinggalkan. Kita sekarang alhamdulillah budaya kafir mengkafir itu telah dibuang dan kita tidak mudah-mudah mengkafirkan orang lain ini. Ya, alhamdulillah. Baik, kita nak berehat seketika, tapi sebelum tu ada sahabat juga bertanya pelbagai soalan juga ya Mona. Ada soalan yang datang kepada kita, ada yang bertanya, doktor, apakah perbezaan akidah Ahli Sunnah dan Jabariyah berkenaan bab pilihan makhluk dan takdir? Ada juga yang bertanyakan bagaimana nak mengenali ajaran Jabariyah dan Qadariyah. Adakah pemikiran mereka bertentangan? InsyaAllah nanti doktor akan berikan sedikit penjelasan di situ. Iya, insya-Allah. Dan untuk waktu ini kita berehat sekali lagi, kembali selepas ini. Untuk anda tu setia bersama kami hanya di Destinasi IKIM. Radio IKIM membawa kepada anda lagu-lagu nasyid terbaik. Aku hanya tetap untukmu, biarkan cintaku hanya kekal di mana hati tak tergoda, telah terhias seri warna. IKIM memberi anda lagu-lagu nasyid yang mengusik jiwa. IKIM, inspirasi euforia Islami. Sebenarnya seluruh kehidupan Rasulullah itu adalah merupakan pendidikan bagi kita. Setiap noktah-noktah kecil dalam kehidupan Rasulullah itu menjadi ilmu dan pengajaran kepada kita. Itu agung tak agungnya pendidik yang bernama Rasulullah SAW itu kepada kita. Dari aspek persejarahan. Persejarahan ini maksudnya segala inci hidup Rasulullah itu telah dirakamkan dengan begitu teliti dan ada pada kita sehingga hari ini. Maknanya kita boleh tahu perincian kehidupan Rasulullah itu sedetail-detailnya sehingga hari ini. Maknanya terakam secara dan terpelihara dengan begitu baik sekali. Diambil dan tak ada manusia dalam dunia ini yang kita boleh tengok rakaman kehidupannya seperinci Rasulullah SAW punya kehidupan. Untuk dirakamkan dan dipelihara rakaman itu untuk tauladan ataupun ikutan orang kemudian. Seluruh warga kerja IKIM mengucapkan selamat menyambut Maulidur Rasul. Teruskan semarak cinta Rasul di IKIM, inspirasi euforia Islami. Kisah Rasulullah SAW dengan Rabi'ah bin Ka'ab al-Islami. Pada satu malam yang sunyi, Rasulullah bangun untuk bersuci dan untuk mengambil wuduk. Tiba-tiba dilihatnya seorang sahabat, iaitu Rabi'ah bin Aslami, bangun juga. Dia bawa air Rasulullah. Begitu sayangnya Rasulullah. Walaupun Rasulullah bangun tu dini hari, tapi dia bersedia. Sehingga Rasulullah kata kepada Rabi'ah ni, mintalah apa yang kau nak. Begitulah kita kan. Kalau kita lah Rasulullah yang kata gitu, mintalah apa yang kita, tentulah macam-macam yang kita minta Tetapi apa Rabi'ah kata? Saya minta jadi temanmu di dalam syurga. Rasulullah ulang-ulang, minta lagi. Dia tetap dengan itu, minta nak jadi teman Rasulullah di dalam. Lantas apa jawab Rasul? Kalau begitu kamu kena tolong aku untuk aku mencapai cita-citamu dengan banyak sujud. Artinya apa? Banyak solat lah, banyak sujud Jadi bila Rabi'ah minta kepada Rasulullah untuk menjadi teman di dalam syurga, Rasulullah kata tolong aku untuk mengabulkan cita-cita kamu, iaitu dengan banyak sujud. Saat seorang itu akrab betul dengan Allah ialah saat sujudnya.
Seluruh warga kerja IKIM mengucapkan selamat menyambut Maulidur Rasul. Teruskan semarak cinta Rasul di IKIM, inspirasi euforia Islami. Hiburan mendidik jiwa. Hanya yang terbaik di IKIM, inspirasi euforia Islami. Kalau seseorang yang memiliki iman walau sebutir dan tidak ada baginya amalan, nescaya ia akan menyelamatkan seseorang itu daripada kekal dalam api. Mungkin ia disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala pada waktu yang tertentu, dan setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengampunkannya dan memasukkannya ke dalam syurga. Mari menghayati pengajian ilmu akidah bersama Ustaz Dr. Aiman Al-Akiti pada setiap hari Khamis jam 5.10 petang. Semestinya di IKIM, inspirasi euforia Islami. Inspirasi Euforia Islami hanya di Radio Sekefahaman Islam Malaysia. Terima kasih kepada anda yang masih setia bersama kami. Untuk waktu ini, Alhamdulillah masih bersama destinasi IKIM untuk rancangan Imanuna, Iman Kami. Ya, betul. Kita sedang bersama dengan yang berusaha Dr. Aiman Al-Akiti, pensyarah dari Jabatan Usuluddin Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIAM, dan kita bincang dengan tajuk petang ini iaitu Mukmin dan Kafir di Akhirat. Dan untuk waktu ini ada sambungannya bersama Doktor. Silakan Doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya hukum orang mukmin yang melakukan maksiat. Jadi macam mana pula orang mukmin yang buat maksiat? Ini perbahasan dia. Soalun, ma hukmul mu'minil al-'asi ba'dal hisab? Apa hukum orang mukmin yang berbuat maksiat setelah dihisab? Jawapan dia, hukmul mu'minil 'asi ba'dal hisabi in ghafarallahu lahu ay yadkhulal jannata min awwalil amri khalidan fiha abada wa in lam yaghfir lahu ay yu'adzaba aw ay yu'adzaba fin nari muddatan ala miqdari dhanbihi summa yakhruju minha wa yadkhulul jannata khalidan fiha abada. Iaitu hukum orang mukmin yang berbuat maksiat setelah dihisab ialah sekiranya Allah mengampuninya, dia masuk syurga sejak awal lagi dan kekal abadi di dalamnya. Kita harap Allah bagi kita ni lah. Na'udzubillah min zalik, kita tak naklah jadi orang yang ada dosa bila meninggal nanti. Tapi kalau ada dan kita tak sempat taubat tu, kita harap yang ni lah Allah ampunin kita. Tak naklah tengok neraka tu, tak nak. Singgah pun tak nak. Dekat pun tak nak. Ni. Tapi sekiranya Allah tidak mengampuninya, na'udzubillah min zalik, dia akan diseksa. Hamba tu akan diseksa di dalam neraka berapa lama sesuai dengan kadar dosanya. Atau mungkin diampunkan, atau kemudian dia keluar dari neraka dan masuk syurga kekal abadi di dalamnya. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Jadi inti dia, kalau ada orang buat dosa, kita panggil murtakibul kabirah. Murtakibul kabirah ni apa? Dia buat dosa besar terus menerus. Ya, dosa besar dia buat, tak tinggal. Dosa besar dia buat, tak tinggal. Terus menerus. Ini macam mana? Ini macam mana? Selagi dia ada iman, berarti dia kategori yang ni. Kalau Allah ampuni dia, ampunlah. Kan? Tapi susah juga kita nak dapat macam tu kan. So janganlah kita buat. Na'udzubillah min zalik. Dia mungkin diazab di api neraka, tapi tetap akan keluar dan dimasukkan ke dalam syurga. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Ini yang menunjukkan kita tak boleh mudah-mudah nak kafirkan orang. Ibarat Imam Al-Ghazali rahimahullah, dia kata apa? Al-khata', tersalah menganggap 1000 orang kafir itu sebagai Islam lebih ringan daripada tersalah satu orang Islam itu kita anggap dia tu kafir. Nampak tak tuan-tuan? Berat tak tu? Tersalah ada 1000 orang, dia bukan Islam di sisi Allah. Dia orang kafir ni. Kita sangka baik ni, kita nilai dia ni adalah Muslim. Tapi tersalah lah. Sebab di sisi Allah dia kufur. Ini lebih ringan tuan-tuan.
daripada satu orang kafir, satu orang Muslim ni, kita tuduh dia kafir. Kan? Kita anggap dia kafir dan tersalah. Satu ni, itu lebih berat. Ini kata-kata siapa? Kata-kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Hadirin wal hadirah hafizakumullah. Jadi kalau kita faham perkara ni, kita kenalah hidup di dunia ni berhati-hati. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah kita selanjutnya. Okey, kita buka soalan, Doktor? Boleh? InsyaAllah. Kita buka soalan ke talian WhatsApp kita 0112900404 dan juga di platform media sosial kita. Ada sahabat kita bertanya soalan, Doktor, bagaimana hukum orang yang menuduh orang lain syirik tapi orang yang dituduh itu tidak melakukan perkara syirik tersebut? Adakah syirik itu kembali kepada si penuduhnya, Doktor? Bismillahirrahmanirrahim. Dia kena tengok dulu. Kata syirik itu maksud dia apa? Syirik ini berarti menduakan Allah Subhanahu Wa Taala, atau kita panggil menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Nauzubillah min zalik. So syirik ni dia ada macam-macam. Dia ada syirik kabir, ada syirik saghir. Syirik asghar akbar lah. Syirik akbar ni kufur. Syirik asghar ni tak kufur. Syirik asghar ni riak. Riak ni tak kufur lah. Dia syirik, tapi syirik kecil. Syirik saghir ni dia tak kufur. Ulama sepakat tak kufur. Syirik akbar ni kufur. Kalau yang dia tuduh tu syirik akbar. Contoh dia, ada fulan pergi ke maqam, kubur para awliya atau para anbiya. Contoh dia. Sekarang ni mudah-mudah je tuduh. Pergi ziarah kubur ni, tengoklah dia sembah kubur. Contoh dia. Sembah kubur maksudnya ni buat syirik ni. Syirik. Syirik apa tu kita tanya? Syirik besar. Maksud dia menduakan Allah. Ya, berarti dia ni berarti menganggap adanya Tuhan selain Allah. Tu dia pergi minta kat kubur tu. Dalam erti dia itu telah menuhankan kubur tersebut. Berarti dia buat syirik. Contoh dia lah kan. Itu nama dia perbuatan takfir, iaitu mengkafirkan orang lain. Kita tak boleh. Orang pergi kubur, kan, baca doa ke, bertawasul ke, sabit dalam kitab-kitab mazhab Syafi'i. Dalam 4 mazhab, bukan mazhab Syafi'i. 4 mazhab sabit. Maksud dia adalah yajuz, diharuskan. Ini disebut dalam fatwa Imam Ramli, dalam fatwa Darul Iftah Mesir, dalam fatwa kalau di Malaysia di Negeri Sembilan, ada fatwa di Johor, ada fatwa tentang tawasul. Itu diperbolehkan. Apa hukumnya kita menuduh? Kita tak tahu isi hati dia. Sebab syirik ni menduakan Allah. Dalam itu adalah perbuatan hati kan. Kita tak tahu isi hati dia. Kita tuduh dia sebagai mengkufurkan dia, menganggap dia kafir lah. Boleh ke tidak boleh? Tak boleh, tuan-tuan. Tak boleh. Ini. Jadi perbahasan tentang ni dah dibahas oleh ulama. Disebut dalam kitab-kitab. Banyak. Bukan kitab yang keluar ahli sunnah, ni kitab ulama mazhab, 4 mazhab. Ini saya nak kata ni 4 mazhab. Dan mazhab Syafi'i contoh dia Imam Ar-Ramli, ulama University Al-Azhar Al-Sharif. Kitab fiqh dia nama dia Nihayatul Muhtaj. Itu kitab muktamad dalam mazhab Syafi'i. Kan? Tuhfatul Muhtaj, Nihayatul Muhtaj dibaca di Masjid Wilayah Persekutuan waktu Jilsah Ulama Wilayah Persekutuan setiap hari Sabtu minggu terakhir setiap bulan. Kan? Sabtu terakhir setiap bulan dibaca. Dan dinukil oleh mufti-mufti di negeri-negeri di Malaysia zaman dulu, banyak tempat. Tiba-tiba hari ini kita tak nak pakai pendapat dia bab ni. Kita nak halang lah, nak apalah. Contoh dia kan, nak tuduh orang menyembah kubur. Na'udzubillah min zalik. Tak boleh macam tu. Kan? Kita berdasarkan fakta, hujah. Jadi jangan mudah mensyirikkan orang. Ini. Okey. Baik, Doktor. Satu soalan lagi, Doktor. Apakah perbezaan akidah Ahli Sunnah dan Jabariyah berkenaan bab pilihan makhluk dan takdir, Doktor? Bismillahirrahmanirrahim. Bab pilihan makhluk dan takdir. Beza Jabariyah dengan Ahli Sunnah. Jabariyah dia macam ni. Semua benda ni berlaku
dalam keadaan kudrah yang qadimah. Kudrah yang sedia ada, bahasa Melayu kita panggil dia. Kita nama dia pre-existence. Jadi perbuatan kalian ni adalah perbuatan yang kudrah qadimah menurut golongan Jabariyah. Seperti yang dijelaskan oleh Imam Sanusi dalam kitab Muqaddimat. Al-Muqaddimat. Imam Sanusi dia ada karangan kitab nama dia Al-Muqaddimat. Lalu dia syarahkan nama dia Syarhul Muqaddimat. Imam Sanusi sendiri. So dia kata, golongan Jabariyah ni ibarat dia, ini semua Allah yang sedang buat. Bukan Allah yang ciptakan macam kita akidah ahli sunnah. Allah tahu dalam ilmunya yang qadim. Allah berkehendak dengan ilmunya yang qadim. Lalu Allah jadikan. Bila Allah jadikan, maka perbuatan ini kita panggil dengan perbuatan hadithah. Perbuatan yang baru. Dari tiada lalu ada. Jabariyah dia anggap ini tidak. Ini adalah perbuatan qadimah. Bila orang mencuri, dia kata, ini Allah mencuri. Bila ada orang berzina, na'udzubillah min zalik, dia kata, ni Allah yang berzina. Ini contoh dia. Sebab itulah bila dia buat maksiat, ini bukan aku yang buat, ni Allah yang buat. Kan? Ini jelas sesat. Tak boleh tak macam tu. Ahli sunnah wal jamaah, Allah tahu dalam ilmunya yang qadim. Allah berkehendak dengan kehendaknya yang qadim. Lalu Allah wujudkan perbuatan tersebut. Kita panggil khalqu. Allah wujudkan perbuatan tersebut dengan kudrahnya yang qadimah. Allah wujudkan terwujudnya kita ini, kita menjadi, ini kita panggil dengan kudrah hadisah. Kudrah yang baru, dari tiada lalu ada. Ini. Jadi lalu Allah anugerahkan kepada manusia dipanggil dengan kasab. Iaitu dalam hati kita nak buatlah, nak solatlah, nak lainlah. Tapi bila kita buat benda tu, kita tahu ini adalah anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bersyukur. Kalau buat maksiat, kita jangan sandarkan kepada Allah, ta'adduban. Beradab kepada Allah. Kita kata, ini kita. Bukan kita beriman, kita yang buat, Allah tak buat, tak. Tapi ta'addub kita panggil. Dalam kitab Kasyifatus Saja, Imam Nawawi Al-Jawi dia kata apa? Ta'adduban. Untuk beradab dengan Allah, kita tak sandarkan dia kepada Allah. Lalu Ustaz, kalau itu bolehlah kita buat maksiat? Tak. Kenapa kita tak buat maksiat? Kerana kita nak duduk dalam syurga ke nak duduk dalam neraka? Kita nak jadi orang mukmin ke orang kafir? Kita nak jadi orang yang mendapat hidayah atau mendapat syakawah? Kita nak jadi orang yang bahagia, yang diterima oleh Allah, yang mukmin. Kita tak tahu. Sebab kita tak tahu tu, kita motivate diri kita menjauhi maksiat, membuatkan segala perkara yang amal ibadat, dan ini yang kita letak dalam hati kita. Baik, insya-Allah. Alhamdulillah, banyak soalan sebenarnya doktor. Alhamdulillah. Waktu pun dah Tapi ya, betul. Itu kesempatan untuk petang ini, mungkin dalam 1 minit doktor. Kesimpulan dan kata-kata akhir, silakan. Insya-Allah, kesimpulan yang boleh kita dapat pada hari ini, kita kena ada ihtiyatlah. Al-Muslim akhul Muslim. Jangan mudahlah kita mengkafirkan orang lain. Kita cubalah sedaya upaya untuk jaga mulut kita dan sentiasa berusaha untuk husnuzan, bersangka baik dengan sesama Muslim. InsyaAllah saya iktifakkan pengajian ini sampai sini. Aku qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah. Terima kasih Dr. Aiman atas pencerahan untuk petang ini, dan insya-Allah doktor kita akan jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, syukur, alhamdulillah. Terima kasih juga kepada anda yang terus tonton di Facebook dan juga di YouTube IKIM. Insya-Allah soalan-soalan yang kita dapat, kita akan sama-sama bawakan perbincangan untuk sesi pertemuan yang akan datang. Dan untuk para pendengar, terima kasih kepada anda dan untuk anda terus setia bersama kami di Destinasi IKIM, Inspirasi Euforia Islami. Johor Bahru 106.2. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa
بالله. Kenapa perbuatan yang tidak baik, umpamanya zina, umpamanya menyusahkan orang lain, mencuri hak orang lain itu mendapat dosa? Kerana ia satu pekerjaan yang tidak baik. Sebaliknya, seseorang yang melakukan sesuatu yang baik sudah pasti akan mendapat ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Inspirasi, Inforia, Islami, semuanya di IKIM.